Persediaan gembara rohani. Yang paling penting sekali, tuan-tuan dan perempuan, kita mesti melihat dan menilai niat kita. Di penghujung zaman ini, ramai yang pergi, kata Nabi, ramai yang pergi menunaikan umrah kerana sebab-sebab tertentu. Ada yang pergi untuk melancong, ada yang pergi untuk berniaga. Ini berlaku, kata Nabi. Jadi kita mesti menetapkan jiwa kita, hati kita, naluri kita, kalbu kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada selain daripada itu. Dan persediaan yang kedua, kita juga mesti melihat kepada cabaran, kesabaran kita. Bagaimana kita mungkin akan berada dalam situasi yang diuji. Sudah tentu, tempat yang mempunyai sejarah dakwah yang begitu besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diuji. Apatah lagi kita juga umat Rasulullah akan diuji. Sebab itu kalau kita pergi menunaikan umrah, kita dilihatkan atau mungkin kita diuji sendiri dengan pelbagai ujian. Ada yang kita rasakan boleh terima, ada rasanya perit, tapi itulah kesabaran di atas segala ujian ketika bermusafir itu sangat-sangat dituntut. Ia juga merupakan salah satu persediaan yang harus kita ambil kira. Mungkin kita pergi di sana, ini berlaku. Makanan mungkin bukan selera kita. Al-maklumlah, Arab Saudi kan. Kita orang Kelantan, orang Terengganu, orang KL, orang Malaysia yang kadang-kala selera kita berbeza. Tapi tak apalah. Itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah untuk beribadah dan mengambil segala-gala pahala kebajikan di sana untuk dibawa pulang. Dan kita menagih, menaruh untuk mendapat satu anugerah yang paling besar, iaitu umrah yang mabrur. Jadi kalau ada sedikit sebanyak makanan yang mungkin tidak kena dengan selera kita, itu adalah satu ujian. Dan sudah pasti kalau kita reda, ia adalah mendapat satu ganjaran yang cukup besar di sisi Allah. Bila kita pergi di sana, kadang-kalanya ada selera kita tak kena. Tapi banyak pilihan sebenarnya. Banyak pilihan. Kalau kita tidak boleh makan di hotel, kita boleh pergi makan di kedai-kedai yang ada di sekitar Masjidil Haram itu, di hotel-hotel dan sebagainya. So, kita banyak pilihan. Hidup ini penuh dengan pilihan. Yang penting kita pilih yang terbaik dan kita reda apa yang telah diujikan kepada kita, insya-Allah. Kemudian kita juga mungkin diuji dengan kepadatan jemaah ni. Belakang saya ni, ini adalah ataupun profile picture saya ini sekarang ini ialah keadaan di Mekah sekarang ini secara live, saya bawakan secara live. Jadi banyak ataupun ramai jemaah-jemaah yang berada di sana di waktu dan ketika ini. So kepadatan jemaah umrah di sana merupakan satu benda yang harus kita terima. Nak tak nak, itulah keadaannya. Tapi jangan bimbang. Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan, telah memberi ruang kepada kita. Di situlah kita berjalan, di situlah tempat kita akan ada ruangnya untuk kita. Kalau kita lihat sekalipun terlalu ramai manusia jemaah umrah yang mengelilingi Kaabah, tapi Allah sudah tetapkan sekiranya kita berada juga di situ, tapak kaki kita juga akan terus disediakan untuk bertawaf mengelilingi Kaabah. So jangan bimbanglah keberadaan jemaah itu. Dan kita juga lihat kadang-kadang kita diuji dengan lift lambat, beratur untuk naik lift itu perkara biasa. Jadi saya ingin memperingatkan di tuan-tuan perempuan, saya sendiri, untuk sentiasa bersedia dengan keadaan-keadaan ini. Dan kita juga mesti bersabar dengan gelagat-gelagat jemaah dari negara lain. Itu antara benda yang saya ingin beri peringatan kepada tuan-tuan perempuan. Kemudian persediaan yang kedua yang perlu kita titik beratkan juga ialah dari segi mujahadah membuat ibadah di sana. InsyaAllah kita berbelanja ribuan ringgit. Kita tinggalkan keluarga kita. Kita pergi semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Mendapatkan pahala kebajikan yang sebesar mungkin 100,000 kali ganda di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah dan 1,000 kali ganda di Nabawi ataupun Madinah Al-Munawwarah. Itu merupakan satu hasrat dan keinginan kita. Jadi marilah kita bersama-sama berusaha untuk bermujahadah, berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. Sebab apa ya? Ada juga melihat, ada juga di kalangan jemaah-jemaah kita ataupun jemaah-jemaah dari negara lain, mereka mungkin agak terleka sedikit. Kadang-kadang pergi tak sempat solat ataupun kadang-kadang terlepas satu hari tidak bersedekah. Kadang-kadang kita terlepas
banyak pahala kebajikan yang sepatutnya kita rebut di sana. Jadi marilah kita, walaupun kita rasa sedikit penat, sedikit cuaca kadang-kadang panas, ataupun ada kadang-kalanya cuaca terlalu sejuk, itu adalah merupakan sikap kita untuk bermujahadah, berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. Hawa nafsu memang suka berlenang-lenang, bersuka-suka dan suka bersela-sela. Terlawan hawa nafsu kita bila kita berada di tanah suci. InsyaAllah. Ini merupakan satu persediaan yang perlu kita ambil perhatian. Dan seterusnya kita mesti menjaga akhlak dan peraturan kita. Ramai jugalah dekat dengan sahabat-sahabat kita yang pergi ke sana bercakap tentang benda akan berlaku kalau kita tersalah cakap. Allah bayar cash lah. Saya pun banyak kali juga kena. Kalau kita cakap benda yang baik, Allah akan balas baik. Kalau kita cakap benda yang tak baik, akan dibalas cash di sana. Tapi sebenarnya ibrah yang perlu kita ambil di situ ialah kita harus bercakap, bertutur, berakhlak mulia sepanjang masa. Tak semestinya di tanah suci, dan ibrah yang kita ambil di tanah suci itu kita bawa balik, dan inilah akan membentuk jiwa, karakter, watak kita supaya menjadi seorang Islam yang lebih berakhlak dan sebagainya. Sebab itulah saya sebut dalam bermujahadah ini kita mesti juga menjaga akhlak dan pertuturan. Yang seterusnya, persediaan baru rohani kita mesti mengikut arahan pihak syarikat dan rujuk mutawif lah. Ini saya perlu ingatkan juga kepada tuan-tuan dan puan, sebab mungkin ada di kalangan kita dah pernah pergi mengerjakan umrah dengan travel-travel lain. Mungkin ada dari segi pengurusannya berbeza, mutawifnya yang berbeza, cara penyampaian dan komunikasinya berbeza. Itu merupakan perkara biasa. Tapi yang lebih penting, kita mesti mengikut arahan pihak syarikat, dan kalau ada sebarang informasi ataupun kemusykilan, mesti rujuk kepada mutawif. Ini antara persediaan yang juga perlu kita ambil berat. Yang seterusnya dari segi pengurusan masa, saya rasa semua orang setuju. Sebab apa ya? Pengurusan masa ni dia melibatkan kita semua. Kita bergerak dalam kumpulan. Kita mesti bersedia awal dari masa yang dijadualkan. Contohnya misalkan tunggu bas, aktiviti ziarah, raudah, umrah dan sebagainya, mesti kita persiapkan diri kita lebih awal lah untuk kita bergerak. Kalau kita lambat, kita akan drag masa, dan ini akan berkesan juga kepada jemaah-jemaah lain. Okay? So lebih baiklah kita bergerak dalam keadaan yang lebih awal, lebih selesa, tak ada tergopoh-gapah, dan Allah suka kepada hamba-Nya yang tidak bergopoh-gapah di dalam ibadah. Jadi kita tak perlu nak bergopoh-gapah, siap lebih awal dan kita terus pergi dalam keadaan tenang dan tidak menyusahkan jemaah-jemaah lain. Itu juga penting. Dan yang seterusnya, saya rasa ini yang terakhir untuk persediaan kembara rohani. Kita sebagai jemaah mesti menjaga keselamatan, kesihatan dan barang-barang kita lah. Barang-barang kita. Sebab kadang-kadang kita agak teruja. Ada yang first time pergi kan. First time pergi ke tanah suci dan merasakan ini merupakan satu perkara yang menimbulkan keterujaan. Keterujaan. Jadi kita tak nak ada benda yang terabai dari sudut keselamatan dan kesihatan. Sebab mungkin cuaca yang berbeza, suasana yang berbeza, dengan crowd yang begitu padat, kita mesti mengutamakan keselamatan. Dalam kita beribadah, walaupun kita bermujahadah, bersungguh-sungguh melakukan ibadah, tapi kita mesti bijak untuk menguruskan masa kita, menguruskan diri kita supaya kita tidak sakit umpamanya, ataupun kita tidak mengalami masalah-masalah kesihatan yang lain. Okey? Sedikit itu perkara biasa. Kadang-kadang kita tengok orang yang pergi umrah ni, ada yang balik batuk-batuk sedikit, demam-demam sedikit, sesama. Itu perkara biasa. Walau bagaimanapun, kalau boleh kita nak sihat lah, sebab kita nak mengerjakan satu ibadah yang menggunakan fizikal. Umrah ini adalah ibadah yang menggunakan fizikal. Jadi nak tak nak kita mesti kuat. Sebab itu saya juga sentiasa berpesan kepada jemaah-jemaah sebelum inilah, kalau boleh kita persiapkan dari sudut fizikal kita. Pagi-pagi jalan ke, brisk walk orang panggil, jaga stamina, lepas tu stretching dan sebagainya, sebab ia melibatkan physical strength ataupun kekuatan fizikal. Dan selain itu, kita mesti memperkuatkan juga dari segi kesihatan dalaman kita, dari segi spiritual kerohanian kita, dan kekuatan mental kita, pemikiran kecerdasan kita. Ini semua penting supaya apa yang kita sampai di sana, bila kita sampai di sana, kita dapat melaksanakan ibadah umrah ini dengan sempurna yang boleh. Dan kita berserahlah. Selainnya kita berserah kepada Allah setelah kita berikhtiar
secukupnya, insya-Allah. Dan saya nak berpesan juga, kita mesti bergerak, ya. Kita mesti bergerak dalam kumpulan, dan komunikasi grup WhatsApp itu sangat-sangat penting. Sebab apa jua maklumat terkini akan disalurkan melalui grup WhatsApp. Itu persediaan kembara rohani yang sedikit sebanyak untuk mengingatkan diri